Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita berjumpa lagi untuk slot biologi tingkatan 5. Bersama saya untuk tajuk bab 3. Kita masih lagi di bab 3 dan kali ini tajuk yang kita akan bincangkan ialah tindakan terkawal, tindakan luar kawal, tindakan refleks dan penyakit berkaitan dengan sistem saraf. Okey pelajar, jom kita belajar. Untuk tajuk ini, perkara pertama yang kita akan bincangkan ialah tindakan terkawal. Apakah yang dimaksudkan dengan tindakan terkawal? Tindakan terkawal merupakan tindakan yang disedari dan mengikut kemahuan seseorang. Bermaknanya kita sedar. Dan kedua, melibatkan integrasi dan interpretasi maklumat di cerebrum. Contohnya kita tengok tindakan yang terkawal. Gambar di depan ini contohnya aktiviti. Selfie itu adalah tindakan terkawal. Ataupun aktiviti kedua di sini adalah jogging. Yang lain-lain contohnya membaca, menulis, itu semua adalah tindakan terkawal. Manakala satu lagi tindakan yang kita ada ialah tindakan luar kawal. Ingat tu, perkataan jangan salah, tindakan luar kawal. Jangan gunakan tindakan tidak terkawal. Bukan tindakan tidak terkawal tetapi tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku secara automatik, iaitu tidak dikawal mengikut kemahuan seseorang. So, ini adalah tindakan automatik. Melibatkan reseptor untuk mengesan rangsangan, medula oblongata untuk mengintegrasi dan menginterpretasi maklumat, dan melibatkan juga efektor untuk menghasilkan gerak balas automatik. Jadi di sini perlu kita ingatkan, pertama mesti melibatkan reseptor. Bila kita sebut reseptor mesti ada kaitan dengan mengesan rangsangan. Mengesan rangsangan dan mencetuskan impuls. Dan kita lihat di sini bahagian yang akan terlibat pada bahagian otak kita ialah medula oblongata. Medula oblongata. Dan seterusnya efektor akan menghasilkan gerak balas. Contoh tindakan luar kawal. Apa contoh tindakan luar kawal? Contoh tindakan luar kawal ialah seperti peristalsis, pernafasan, tekanan darah, dan juga bersin juga merupakan contoh tindakan luar kawal. Manakala otot yang terlibat ialah otot licin pada salur darah, otot kardium pada jantung. Dan seterusnya kita tengok tajuk seterusnya, tindakan refleks. Apakah tindakan refleks? Tindakan refleks merupakan satu gerak balas automatik yang berlaku dengan pantas tanpa disedari ataupun tanpa dikawal oleh otak. Bermakna tindakan refleks tidak dikawal oleh otak dan berlaku secara ataupun merupakan satu gerak balas yang automatik. Merupakan tindakan luar kawal yang melibatkan otot rangka dan juga saraf tunjang. Pelajar, otot rangka dan saraf tunjang. Penting untuk melindungi daripada kecederaan, keadaan bahaya dan adaptasi kepada perubahan persekitaran. Dan tindakan refleks ini terdapat dua jenis. Yang pertama ialah yang melibatkan 2 neuron dan satu lagi ialah yang melibatkan 3 neuron. Jadi kita akan lihat kedua-dua jenis tindakan refleks ini. Yang pertama yang melibatkan 2 neuron dan seterusnya yang melibatkan 3 neuron. Kita tengok tindakan refleks yang pertama iaitu arka refleks sentakan lutut. Bagi yang ini adalah melibatkan hanya 2 neuron sahaja.
Okey, apakah yang dimaksudkan dengan arka refleks, pelajar? Arka refleks bermaksud laluan impuls saraf. Okey, laluan impuls saraf bermula daripada reseptor sehinggalah ke efektor. Okey, laluan impuls saraf bermula daripada reseptor hingga ke efektor. Okey, kita lihat bagaimanakah sentakan lutut ini hanya melibatkan dua neuron. Okey, apabila tendon, tendon di bawah tempurung lutut ini diketuk. Okey, kita akan dapati bahawa kaki ini akan terpantul ke hadapan, ataupun kaki akan tertendang ke hadapan. Dan bagaimanakah ini boleh berlaku? Okey, jadi tendon di bawah tempurung lutut diketuk. Kesannya ialah otot quadriceps akan menjadi regang. Okey, otot quadriceps akan menjadi regang. Dan reseptor regangan yang ada pada otot quadriceps dirangsang dan impuls saraf dicetuskan pada neuron aferen dalam akar dorsal saraf spina ke neuron eferen dalam saraf tunjang merentasi sinaps dengan bantuan neurotransmitter. Okey, cuba lihat di sini pelajar. Okey, apabila kita menerangkan laluan impuls, pastikan yang pertama dalam penerangan kita mesti melibatkan reseptor. Reseptor. Dan bila kita sebut reseptor, terus terangkan fungsi reseptor. Yang pertama ialah reseptor mengesan rangsangan. Bila reseptor mengesan rangsangan, maka impuls dicetuskan. Impuls dicetuskan. So ingat, reseptor mengesan rangsangan dan impuls dicetuskan. Dan impuls yang tercetus tadi akan dibawa melalui neuron aferen. Neuron aferen, dan kita dah tahu bahawa neuron aferen terletak di akar dorsal. Akar dorsal saraf spina. Dan dibawa terus ke saraf tunjang. Dan untuk yang ini tidak melibatkan interneuron, maka impuls tadi akan dipindahkan daripada neuron aferen ke neuron eferen. Dan pelajar jangan lupa, antara dua neuron ini terdapat sinaps. Jadi impuls tadi perlu merentasi sinaps. Dan perlu diterangkan bahawa di sini terlibatnya neurotransmitter. Dengan bantuan neurotransmitter. Selalunya ini selalu berlaku kepada calon apabila menerangkan arka refleks ataupun laluan impuls. Selalunya pada bahagian sinaps ini pelajar tidak bincangkan dalam jawapan. Jadi pastikan jangan lupa untuk menerangkan sinaps dan juga neurotransmitter dalam pemindahan impuls ini. Seterusnya impuls tadi akan dibawa oleh neuron eferen. Neuron eferen melalui neuron eferen kita dah tahu terletak pada akar ventral. Akar ventral. Neuron eferen menghantar impuls saraf ke efektor melalui akar ventral pada saraf spina. Dan menyebabkan otot quadriceps tadi akan dirangsang dan otot quadriceps akan mengecut dan kaki akan ditendang ke hadapan. Boleh jelas ya pelajar? Jadi itulah arka refleks bagi sentakan lutut. Dan kita tengok untuk yang kedua, arka refleks yang melibatkan 3 neuron pula. Jadi kita tengok pelajar. Saya tunjukkan satu persatu. Sekarang ini bahagian hujung jari itu ataupun tangan dia akan terpegang ceri yang panas. Kita tahu bahawa pada bahagian kulit kita terdapat reseptor. Maka reseptor pada bahagian kulit tadi mengesan rangsangan. Rangsangan tadi ialah panas ataupun haba. Seterusnya kita dah belajar reseptor mengesan rangsangan dan impuls akan dicetuskan. Impuls tadi yang dicetuskan tadi akan dibawa oleh neuron aferen. Neuron aferen seperti mana yang tadi juga neuron aferen terletak dalam akar dorsal saraf spina.
Okey, dan impuls tadi dihantar ke saraf tunjang. Okey, di sini kalau kita lihat perbezaannya ialah dalam saraf tunjang, okey, kita dah tahu ada interneuron. Okey, dan untuk untuk masalah ini ataupun aktiviti ini melibatkan interneuron. Okey, impuls tadi akan dipindahkan daripada neuron aferen ke interneuron melalui sinaps. Okey, dan ini juga melibatkan neurotransmitter. Okey, impuls daripada interneuron seterusnya dipindahkan ke neuron aferen. Ke neuron eferen. Okey, neuron eferen. Okey, sama juga merentasi sinaps dengan bantuan neurotransmitter. Okey, dan seterusnya impuls saraf ini akan dihantar ke efektor. Okey, dihantar ke efektor. Efektor yang terlibat di sini ialah otot biceps. Okey, efektor yang terlibat ialah otot biceps. So, otot biceps akan mengecut. Okey, pada masa yang sama otot tricep akan mengendur. So, menyebabkan tangan akan dibengkokkan dan dialihkan daripada objek yang panas. Okey, jadi kalau kita lihat di sini akar refleks. Okey, akar refleks untuk yang ini yang melibatkan 3 neuron. Pertama ialah neuron aferen. Kedua ialah interneuron. Ketiga ialah neuron eferen. Okey, pelajar ya. So, ringkasannya cikgu tulis di sini. Okey, apabila tersentuh objek panas, impuls saraf dicetuskan dan dihantar oleh neuron aferen ke saraf tunjang. Impuls saraf dihantar ke interneuron merentasi sinaps dan melibatkan neurotransmitter. Impuls saraf dihantar keluar daripada saraf tunjang melalui neuron eferen ke efektor, dan efektor yang terlibat di sini ialah otot biceps dan menyebabkan otot biceps mengecut dan tangan dapat dibengkokkan, maka kita selamatlah daripada terus terkena bahan yang panas tadi. Okey, ini adalah ringkasan bagi akar refleks tadi. Okey, pertama rangsangan dia ialah objek yang panas, dikesan oleh reseptor di area di kulit. Okey. Dan seterusnya impuls saraf dicetuskan dan neuron aferen akan menghantar impuls ke interneuron iaitu pada saraf tunjang. Dan pelajar, maklumat akan dihantar ke otak. Yang dihantar ke otak ialah maklumat. Sebab itu kita boleh dapat rasa ataupun kita boleh rasa sakit. Boleh rasa kepanasan ataupun sakit itu kita boleh rasa atau kita boleh sedar. Okey, kita tengok di sini impuls daripada interneuron tadi dipindahkan ke neuron eferen. Okey. Seterusnya, neuron eferen akan membawa impuls ke efektor, dan efektor di sini ialah otot bicep, di mana otot bicep mengecut, dan gerak balas kita ialah menarik tangan daripada objek panas. So, inilah akar refleks bagi yang melibatkan 3 neuron. Okey, pelajar. Okey, untuk tindakan refleks itu saja. Okey, dan akhirnya kita tengok apakah masalah-masalah ataupun penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Kita ada 2 masalah dalam masalah ataupun penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf ya. Pertama ialah Alzheimer, yang kedua ialah Parkinson. Pertama, marilah sama-sama kita lihat apakah Alzheimer. Alzheimer ialah penyakit neurologi yang berkaitan dengan kehilangan ingatan dan kemerosotan pemikiran. Disebabkan oleh penyusutan tisu otak dan kekurangan perembesan neurotransmitter iaitu acetylcholine di otak. Penyusutan tisu otak dan juga kekurangan acetylcholine. Biasa berlaku kepada orang tua, tetapi jangan risau, yang ini tidak boleh diwarisi, tetapi memberi kesan kepada individu tersebut iaitu menjadi lebih ataupun kurang pintar, hilang ingatan dan fikiran jadi bercelaru dan kurang tumpuan. Yang kedua kita tengok Parkinson. Parkinson juga merupakan penyakit neurologi ataupun penyakit saraf
yang menyebabkan individu tersebut menggeletar dan kelemahan otot. Yang ini disebabkan oleh neurotransmitter juga, iaitu kekurangan perembesan dopamina di otak, ataupun mungkin juga disebabkan oleh sesetengah orang mengalami masalah kekerasan arteri di cerebrum. Arteri di cerebrumnya menjadi keras. Otot tidak dapat berfungsi dengan cekap, dan lemah, dan juga otot menjadi keras. Biasa berlaku kepada orang tua juga. Penyakit Parkinson juga tidak boleh diwarisi dan menyebabkan individu tersebut menggeletar, dan masalah dalam keseimbangan dan koordinasi badan. Jadi pelajar, ini dua penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Dan saya rasa untuk pelajaran hari ini saya berhenti sehingga di sini sahaja dulu. Diharap anda boleh memahaminya dengan jelas. Teruskan mengulang kaji sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu untuk tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.